makna seorang. Mufrad makna seorang, tasniah dua orang, jamak tiga orang ataupun lebih. Tu. Jadi kalau semayang berjemaah walaupun dua orang je semayang jemaah, tukarkan Allahumma hdini domain ni tu kepada na. Tukar domain mufrad kepada domain jamak. Seperti Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Masa ni makmum ni hanya ucap amin saja. Imam baca Allahumma hdina fi man hadait, kita amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Kat fa'innaka taqdi tu, mulai dari fa'innaka tu, mana fa'innaka taqdi tu hingga akhir tiada apa-apa perubahan. Kerana yang demikian itu bukan doa, hanya puji-pujian sahaja. Dibaca dengan perlahan oleh imam dan makmum sekali. Kira dah. Sebab tu kadang kita dengar tak imam slow sini kan. Jadi masa tu masing-masing baca. Jadi masa kat Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Apa tu? Fa innaka taqdi, masing-masing baca. Tok imam baca, kita pun juga baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Sampai situ. Dan dari itu pada wa astaghfiruka wa atubu ilaik, tak payah tukar kepada jamak. Jadi makmum pun boleh baca sendiri sini, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tak imam, dia setengah tak imam, dia tak tukar sini kan. Makmum dengan tak imam boleh baca masing-masing sini. Atau setengah makmum dia baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tu boleh ke? Ataupun baca sendiri-sendiri sini, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau terjemah wa astaghfiruka, dan aku meminta keampunan akan dikau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat pada engkau. Kalau wa nastaghfiruka, kami, makna dia kami meminta ampun akan dikau. Wa natubu ilaik, dan kami bertaubat pada engkau. Jadi boleh tak payah tukar pun apa. Wa astaghfiruka ni boleh imam baca sendiri, makmum pun baca sendiri. Tu, kalau imam nak tukar pun domain tu boleh juga. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tak payah tukar kepada domain jamak. Sama juga macam baca ighfirli warhamni hingga akhir tu. Rabbi firli warhamni wajburni. Kan masing-masing baca kan. Tok imam pun sendiri, makmum pun sendiri. Tu pun doa ke? Doa dalam duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi tak imam tak payah tukar dah, tak baca, tak perlu baca Rabbana fir lana wajburna, apa tak payah. Masing-masing baca. Kunut pun sama ke? Tak imam boleh baca wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Makmum pun sama, dia baca wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada di antara kita tak biasa dengar domain ni dia kalau ngaji kaedah bahasa Arab, ilmu nahwu, tahulah adalah dibahas benda ni. Kalau domain mufrad makna seorang, domain tasniah 2 orang, domain jamak 3 ke atas. Tu. Kalau huwa dia seorang lelaki, huma 2 orang lelaki, hum mereka 3 orang lelaki. Huwa huma hum, hiya dia seorang perempuan, huma dia 2 orang perempuan, hunna dia 3 orang ataupun lebih dari 3 orang perempuan. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta engkau seorang lelaki, antuma engkau 2 orang lelaki, antum engkau 3 orang lelaki atau lebih daripada 3. Anti engkau seorang perempuan, antuma engkau 2 orang perempuan, antuna engkau 3 orang ataupun lebih perempuan, ana aku seorang, nahnu kami. Sebab tu kalau kata nastaghfiruka mana kami terjemah ni. Kalau kata astaghfiruka aku, gitu dah. Tu kena tengok kaedah nahwu dah. Tapi kita ginilah untuk orang kampung ni tak biasa ngaji nahwu, gini je, baca je astaghfiruka wa atubu ilaik. Senang je. Tak imam pun boleh gak baca ni dah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ketika duduk antara 2 sujud tidak dikendaki ditukar dengan domeh, ganti nama kepada jamak. Oleh imam kerana ia dan makmum sama-sama membaca dengan tidak nyaring suara. Tu. Jadi boleh baca doa kunut ni dengan astaghfiruka sama macam makmum baca dan imam baca duduk antara 2 sujud tu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Imam pun sama, makmum pun sama, tak perlu tukarkan domain sani. Habis itu. Dan kata dia sunat hai'ah itu banyak. Sunat hai'ah banyak. Sunat aba'ah kalau kira kasar 2 je, iaitu tahiyat awal dan kunut subuh. Tu. Jadi apabila kita tinggal sunat, kira sunat, bukan wajib, sunat sujud sahwi. Sebab ada orang tanya masalah, dia kata ustaz, saya tertinggal kunut dan saya tak buat sujud sahwi, sah tak mayang saya? Sah tak? Sah. Nampak tak? buat apa-apa dah, semayang itu sah. Cuma ulama kata jadi kurang pahala lah, sebab tidak buat sunat aba'ah. Tu saja. Jadi kalau tertinggal tak ada masalah, ataupun selain tinggal pun tak ada masalah, sah di mayang. Sebab ada orang tanya, ustaz, saya nak qada subuh waktu zuhur, kalau saya tak baca kunut boleh tak? Boleh tak kau? Boleh. Baik kata kan takut jadi fitnah pula. Fitnah buat mana? Sebab dia malu. Dia tak orang, dia tahu, orang tahu dia qada subuh. Tak ada masalah kan? Tak baca kunut pun tak tu. Ataupun nak baca kunut dak angkat tangan, boleh tak kau? Boleh kau. Sunat je kan angkat tangan. Kita belajar dah kan? Sunat angkat. Dak angkat pun tak apa. Baca straight gitu je, straight berdiri. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Boleh? Bukan semestinya kalau nak doa kunut mesti angkat tangan. Tak payah dah apa. Atau nak baca kunut pendek. Kan ada kunut pendek. Kan? Tak je dengar kunut pendek. Kunut panjang kan? Kunut pendek kan? Kunut gitu. Kunut panjang, kunut gitu. Kan kunut pendek. Boleh baca dah, senang je kunut pendek. Jadi kalau orang bayar subuh, baca je kunut pendek tu. Tak payah kat tangan. Kan? Rabbi firli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sudah. Pendek je. Apa? Di Mekah orang, Mekah tak ajar kunut. Tak iman dia tak baca kunut. Kita nak baca ke?
Allahumma ghfirli atau Rabbi firli ya ghafur. Pendek boleh ke Allahumma ghfirli ya ghafur. Nah, Allahumma ghfirli tu doa, ya ghafur tu tu puji. Lepas tu tambah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Settle. Jadi kita qada kunut, malu nak cakap tangan panjang ni. Sami Allah liman hamidah. Allahumma ghfirli ya ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Settle. Habis itu. Jadi ingat ulama kata benda sunat aba'ah ibarat macam anggota. Sunat aba'ah dia macam tangan, macam kaki, macam kepala. Kalau kita tinggal sunat aba'ah, seolah kita hadiahkan kepada Tuhan seorang hamba yang cacat. Dia macam kita hadiahkan seorang hamba yang cacat kepada sultan, kepada raja. Jadi sama juga kalau kita tinggalkan sunat aba'ah, seperti kita wismayang ke Tuhan yang tak sempurna. Gitu. Kalau sunnah hai'ah ni pula ulama membandingkan atau mengibaratkan seperti perhiasan, macam rambut, bulu kening, bulu mata, misar, janggut. Jadi kalau tertinggal sunnah hai'ah, masih lagi sempurna anggota tu, tapi kurang comel lah. Apa? Sebab tak ada perhiasan. Rambut potong, mata, bulu kening ni tak ada, jadi mata macam mayat jadi dah. Orang tak ada bulu kening. Jadi nak sempurna semayang, jangan tinggal doa, jangan tinggal sunat aba'ah. Kalau tinggal, ia boleh ganti semula. Iaitu dengan sujud sahwi. Ia panggil tepek balik. Contoh kita tertinggal atau sereleng tinggal ulama ada. Sereleng tak mau baca kunut hari ni, boleh ganti dengan sujud sahwi. Ataupun tertinggal tak ingat, jangan bimbanglah, jangan susah hati lah, tak perlu bangun balik kan. Jangan kita sujud, aku dah ingat baca baca kunut, bangun balik. Tak boleh dah, bila dah sujud dia tak boleh bangun semula dah. Jadi macam mana nak buat ni? Kaki lepas baca tahiyat akhir, sebelum salat sujud 2 rakaat, dipanggil sujud sahwi. Mudah je, tak susah ni. Dia kata sunat hai'ah itu banyak. Ada ulama menyusung dalam kitab sunat hai'ah ni sebanyak 500. Tu 500. Bukan 5, bukan 15, bukan 50, 500. Saat ni terbayang maghrib tu, kalau kita tengok sebelum semayang, ketika semayang, lepas semayang tu ada 500. Ataupun dalam semayang tu sendiri beratus-ratus sunat. Kalau kita kira kan, belum bayang tadi, sunat azam, sunat qomat, akad takbir, banyaklah. Nanti kita tengok dah di antara, sebab tu ulama sebut dah kitab kecil ni. Dia kata sunat dalam semayang itu amat banyak. Dia akan tulis sikit-sikit je, tak tulis semua. Kalau tulis belakang 500. 500 soal mana masa mula-mula bertakbiratul ihram, dengan apa cara sekalipun, asalkan diangkat, dapatlah sunatnya. Akadlah gana-gana pun dapat pahala. Masa mula-mula takbir, macam mana nak takbir ni? Masa mana nak akad? Masa sebut Allah tu, tu akad lalu kan. Jangan Allahu Akbar baru akad. Tak, dia sekali. Berserta tu Allahu Akbar, dapat pahala. Kalau akad gini je, ada dah? Boleh tak? Dapat dah pahala. Sikit gini je, dapat pahala tak? Dapat. Contoh gini ni, nak tunjuk ni. Dia kata akad lah gana-gana pun boleh pahala dah. Pahala akad tu.
Tapi tak sempurna lah. Ulama ajar yang sempurna nanti kita tengok. Kalau kat gini je, Allahu Akbar, dapat pahala? Dapat. Allahu Akbar, dapat pahala? Dapat juga. Kalau Allahu Akbar, dapat tak? Dapat. Tengok dia kata akaklah gana-gana pun. Akak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pelik gini ni. Kalau ada jemaah ni kawan kat tepi tu. Dan dia kata akak je, akak gini pun boleh. Allahu Akbar. Dapat. Tu dia kata akak lah macam-macam mana pun. Tetapi yang eloknya, yang dapat pahala sempurna, moleknya tapak tangan menghadap ke atas, ke kiblat, bertentangan dengan bahu, dan hujung jari bertentangan dengan cuping telinga sebelah atas, dan kedua-dua ibu jari bertentangan dengan cuping telinga di sebelah bawah. Hak ni yang paling molek. Nak akad gini apa? Allahu Akbar. Dapat tak pahala? Dapat. Dia kata dah ni kan akad gana-gana pun akad Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar. Tapi yang sempurna ni sini je dah. Tapak pada panggil ibu jari sama dengan cuping telinga bawah situ. Sini saja. Dan kalau lelaki genggam buka ni kat tiak ni buka. Nampak? Allahu Akbar. Gitu. Tak perlu dah Allahu Akbar. Boleh juga dapat pahala. Ada orang saya tengok Allah. Ada ya kau niat ke kan? Takbir teramai. Dia tengok takbir teramai. Allah. Dia tengok cerita teramai. Kan teramai hak ngelah nak tembok kat saksi tu kan. Ada orang takbir. Tapi boleh pahala lah. Nampak tak? Ikutlah akad agama pun. Tapi ulama ajar yang sempurna sini saja. Ni makna dia akad takbir. Kita tengok dalam kitab Al-Jawharul Mahub, ulama kata takbir itu seolah kita mengatakan, ya Allah, selamatkan aku daripada lautan maksiat. Tuan dia akad tangan macam gitu, minta tolong kan. Lemah kan akad. Jadi hak gitu hak paling afdal kita takbir gini. Masa akad tu pula sama-sama ketika sebut Allah. Orang puan dia sunat kepik gitu. Orang puan. Orang lelaki genggangkan antara bahu dengan dada, buka gitu. Ni orang lelaki. Orang puan kepik gitu je. Allahu Akbar orang puan. Orang lelaki Allahu Akbar. Dia bukan kena telinga, tak kena, tak apa. Ada orang kata mesti kena cuping telinga. Tak. Ulama kata bertentangan, makna sama dengan cuping telinga. Tu je. Allahu Akbar. Akbar tu turun bawah ni dah. Allahu Akbar. Comel tu. Tak ada masalah nak akad dulu pun, mana jadi mayang tu. Jangan kata pula tak jadi. Tak, jadi je. Cuma hak sempurna sekali. Nampak tak? Hak comel sekali. Bahasa tu akad dulu. Allahu Akbar. Bar tu tangan buka antara nanti kabari, antara pusat dan dadu. Orang puan sekali lagi belah gini saja, kepik gitu je. Allahu Akbar. Orang puan habis itu. Dan setelah habis menyebut akbar, turunkan kedua-dua tangan itu. Ni ada satu ni ada kata Allahu Akbar, sini akbar, tak sini. Saya ngaji dulu ada tu kata akbar turun bawah ni. Jadi kalau nak ikut pendapat ni dalam kitab ni, gini dulu. Allahu Akbar. Baru turun. Tengok dia atas. Setelah habis menyebut akbar, turunkan kedua-dua tangan itu
diletakkan tapak tangan yang kiri ke bawah dada, ke atas sedikit daripada pusat, bertentangan dengan jantung hati, yakni miring ke kiri. Manakala tapak tangan sebelah kanan digenggangkan di atas tapak tangan yang kiri, dan boleh juga ditemukan pergelangan atas pergelangan tangan yang kiri, dan jari-jarinya digenggangkan pada hujung lengan tangan kiri. Gini. Kalau mengikut pendapat dalam kitab ni gini. Dan Allahu Akbar. Gini boleh ni. Pergelangan tangan ni sama. Nampak? Takut tak sini, ni kepik sini. Kepik situ dan miring sikit ataupun sengit sikit ke kiri. Sikit je. Boleh dua dia. Ada pendapat kata tengah-tengah, antara baina surrati wa sadri, antara pusat dengan dada. Jangan tak ni. Ada juga kalau kita tengok sini, kalau mengikut pendapat mazhab apa pendapat ulama banyaklah. Ni nak cerita hak asah dalam mazhab kita Syafi'i. Kan? Allahu Akbar. Apa dah? Ni. Antara ni hubung sini. Dan saya ingat sikit je. Sikit sebelah kiri dah. Sebelah kiri. Gitu. Sebab ulama kata hikmah dia, kiri kita ni hati, jatuh. Jadi bila kita letak gitu ni, seolah kita pegang supaya tak hilang kosong. Ulang kali lagi dah. Allahu Akbar. Boleh. Ataupun Allahu Akbar. Baru turun. Turun tu saya ingat lalu dah. Sekali lagi dah. Allahu Akbar. Dan ada lagi, kalau kita ngaji lagi, ada pendapat kata turun dulu. Allahu Akbar. Ada juga. Jadi hak saya nak ajar sejelah. Ni aku puan nampak dah. Mula dah tengok ni. Hak ni je lah, ambil ni je dah. Boleh gini, dua dah saya nak ajar, dua je. Sama ada Allahu Akbar, itu satu. Yang kedua boleh ke Allahu Akbar. Saya ingat sikit je. Ataupun boleh letak antara betul-betul pusat dengan dada. Itu sajalah. Kalau nak cerita banyak, mazhab ada bawah, ada hak straight. Itu mula. Ni kita hak nak pakai le ni dah. Hak biasa kita buat dah habis ni dah. Hak kita buat sama dah. Tapi hak sempurna gitu dah. Telinga, akak sampai akak telinga ni. Orang puan kepik sikit, orang lelaki buka. Tu perbezaan antara sembahyang orang lelaki dengan orang puan. Jelas itu dah. Senang je ni. Kita buat sok modal. Allahu Akbar, mengikut dalam kitab ni. Akbar tu ataupun tangan tak payah turun ni. Barulah bila habis akbar baru letak ni. Tapi ada saya ngaji tu kata Allahu Akbar. Bar tu tangan di bawah. Ini semua sunat kan dah. Kalau dah akad tangan sah lah. Sudah akad tangan sah juga. Allahu Akbar, ubuh lalu sini pun tak apa. Sebab ini benda sunat. Dan kalau asterik je tangan sah tak maya? Dok. Allahu Akbar. Gini je sah lah. Sah. Ni sunat je kan. Akad ni sunat, letak sini pun sunat. Letak sini sunat. Tambung. Ya. Allahu Akbar. Dan kalau kira pernah dia kalau pergi Mekah kan, tengok ada orang yang sembahyang macam ni. Dia ada pendapat yang mengatakan tangan lurus je. Kaki pula yang peliknya, dia rokok tidak sami Allahu liman hamidah. Dia pun sini lah. Ada kalau pergi Mekah tengok ada orang sarang. Ya ada mazhab yang gitu. Jadi kita mudah saja gini. Hak kita kan, hak kita mazhab Syafi'i nak ayat. Gini. Allahu Akbar. Ini satu cara. Ataupun Allahu Akbar. Boleh. Sama ada nak letak tengah-tengah atau kiri sikit. Ni sekali lagi. Ni kita takutkan sini. Pergelangan sama ke pergelangan tangan. Itu. Kepik gitu. Tak sini. Selesai. Senang sajalah.
Senang sahaja. Dan membaca doa iftitah lepas takbiratul ihram. Sunat hai'ah lagi adalah kita baca iftitah. Ada bismillah tak kira? Nak baca doa iftitah? Sunat tak baca bismillah? Tak. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar kabira. Jangan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tak. Dia terus Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus. Tu Allahu Akbar kabira. Ataupun boleh baca juga dengan saktah Allahu Akbar kabira ataupun Allahu Akbaru atau Allahu Akbar kabira. Boleh. Allahu Akbaru kabira ataupun Allahu Akbar. Kerana Allahu Akbar kabira atau Allahu Akbaru kabira. Boleh. Dia macam bang lah. Bang boleh dengan Allahu Akbar Allahu Akbar. Boleh, betul. Ataupun Allahu Akbar Allahu Akbar. Betul. Jadi ada ulama kata sini disuruh berhenti Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Tapi tak ada masalah lah, boleh dua-dua jangan balah lah. Boleh. Sama macam takbir raya, boleh. Kata tak kena nahu. Tak kena nahu. Tak kena tajwid. Kan kalau nak wasal kena hidup kan. Dah mu ni nak wakaf ke nak wasal dia tanya. Kadang guru tajwid dan nak wasal ke nak wakaf. Kan kalau wakaf kena berhenti kan. Kalau wasal sambung hidupkan huruf baris itu. Jadi bang takbir raya tak ada masalah. Boleh walaupun orang panggil kita wasal tapi kita seperti yang wakaf kita berhenti tak apa. Dengan satu nafas yang sama tak apa. Sebab tajwid ni ingat dia hanya digunakan untuk Quran sahaja dah. Ulama kata kalimatun tayyibah tak kena tajwid pun tak ada masalah. Contoh hadis kan, kita baca hadis kira dah ikut tajwid tak? Soalan ikut tajwid tak baca hadis? Tak. Man qala, betul. Bukan man qala. Nampak tajwid kena gitu kan? Ikhfa hakiki. Betul tak kira? No mati betul muka. Benda jaga mata saya pun tak betul. Iza halqi iza ikhfa hakiki. Tu kan rukun 5 tu kan. Apa baca hadis tak kena nahwu tak kena nahwu, tak kena tajwid. Dia baca man qala man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Gitu. Tak perlu tajwid. Ulama kata kalau Quran sahaja gunakan tajwid. Takbir pun sama tak? Takbir bukan Quran. Takbir raya boleh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar. Boleh. Ataupun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Boleh. Tak ada masalah. Gitu dah. Habis itu. Jelas ni pun boleh baca Allahu Akbar kabira. Betul? Allahu Akbar kabira. Boleh tak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Farifakci. Bukan hikasiro. Katsira. Tak gigit lidah ni. Katsira. Dah orang tak ada gigi, nak gigit dia. Kodoh-kodoh lah dia. Kadang jadi lepas dah hikatsira. Tak ada gigi. Ingat dah semayang ni dia ulama kata bacaan dia hanyalah qadar kemampuan kita je. Sebab ada guru tajwid dia kata ramai tak sah semayang. Ni saya dengar. Sebab apa dia kata kena sifat urut tak betul tak sah. Dah sah.
Pekoh dia suku, tajwid suku. Sungguh ramai orang mari ngadu ustaz, ada tok guru Quran kata saya tak sah mayang. Apa? Sebab sifat urut tak kena. Ingatlah lidah kita ni bukan sama-sama, betul ke? Lidah orang fusahah, orang pandai baca tu, memanglah lidah dia sedap sebut dah kemas. Dah ada orang lidah keras, ada orang lidah pendek, ada orang lidah panjang tu. Kalau nak tahu, orang hak lidah panjang itu orang pandai sebut fusahah, benda ataupun fasih lidah. Kata setengah guru dia, ada tok guru Quran, lidah dia kalau jelek tu sampai sini. Tu orang fasih sebut. Yang saya ngaji dulu tok guru kata, kalau orang lidah panjang itu orang fasih. Cakap pun sedap, cakap laju kalau lidah panjang. Ada orang lidah pendek, nak sebut pun pelik dia. Kena cakap dia jadi enjek itu kan. Jadi kata tok guru saya, bukan semua orang lidah dia tu macam ke dia orang kepandai Quran ni. Dah batu kan dok sah belaka maya. Dah ulama kata sah. Melainkan ulama kata kalau kesalahan itu yang mengubah makna, tu memang tak sah. Dan kalau tak kena orang panggil dia dengung, tu tak ada masalah lagi, dimaaf untuk orang awam dia panggil. Qada kita saja, sebab tu tak perlu tekan sangat apa. Ada orang kawan saya ada seorang dulu, dia ngaji tajwid kan, ngaji taranum. Dah bila ngaji taranum, tok guru dia tekan lah duk baca nak belajar sifat urut dulu kan. Dia ngaji taranum masa tu. Tahu belakalah nahum tajwid benda, taranum nahwan, jiharkah, soba, bayati, macam-macam lah lagu tu. Kalau dok sah mayang, sehingga ada setengah buku kata ramai yang dok sah mayang. Apa? Sifat huruf dok kena. Hamas, kena tubuk kat sini hidung, kena kha kena gini, kha kena sini, ha sini, ha pedah, izhar halqi kan. Ramai kata dok sah, tak betul kurang tepat. Yang betul lama fiqh kata kalau dah betul, panjang pendek pun ada khilaf lagi. Contoh kita ngaji tajwid kan, dalam Fatihah kan kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nak tanya, itu mak dia dallin, mak dia tu. Saya ingat dulu masa kita muduga jadi tak imam, mufti tanya mak dia, kita dah erti kau dah belajar mana mak dia. Kita belajar tak tajwid. Mak dia muslimat boleh tolong tak mak dia tu? Mak lazim kalimi musak. Walau dha tu dia mesti buat harakat situ. Mak lazim kalimi musak. Dia tak boleh kurang kalau tajwid tak betul. Tapi kalau ulama fiqh dia kata walau dhalin, dua harakat pun sah dah. Betul dah bacaan. Mana mayang dia dikira sudah sah. Tapi ada tok-tok tajwid kata tak sah. Sebab apa? Dah cukup panjang. Sebab itulah kalau nak tanya bab fiqh, tanya guru fiqh. Jangan tuju guru tajwid. Ada setengah tok guru tajwid pandai, alim semua dua-dua kan. Ada setengah tok guru tajwid dia hanya pandai tajwid saja. Hukum bab fiqh tak pandai, tu bahaya beri hukum. Ulama tersah dah. Waladdallin, contoh ketua kan, nak winang tu kok dah napah dia tu. Hak tu lagi bahaya. Kalau nak cukup juga sehingga hilang huruf belakang, hak tu jadi batal semayang kalau dah ulang balik. Contoh kan situ ada orang ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan, situ ada orang dah napah kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selok situ. Betul tak? Lam ya nun tak ada, batal. Tu lagi teruk. Nak mana tu? Nak wi cukup sampai ke harakat lalah jadi batal mayang.
Dalam ulama kata saya ngaji pun kata orang-orang tua tu kan, hok napah dok-dang tu qada je lah. 2 harakat ke 4 ke sah dah mayang tu. Nah. Apa dah? Ataupun boleh berhenti sini kan orang. Ghairil maghdubi alaihim. Agaknya siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ, ambil nafas lain. Dia tak jadi tambah. Ada orang katakan kalau berhenti situ jadi tambah benda, tambah ayat. Dah. Ulama fiqh kata boleh, tak ada masalah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu. Jangan agama orang ini, saya kaji dengar dah. Dia tak cukup nafas kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis itu je. Mana lam yenu tak ada. Kan wajib jaga huruf Fatihah. Wajib dengar kalimah-kalimah Fatihah sampai habis tu. Jadi kalau kita waladdall ada belakang tu. Tak sempurna Fatihah. Dah bila tak sempurna Fatihah, kita pergi rokok, apa hukum? Batal sembahyang. Sebenarnya bila tak cukup kena ulang balik. Fatihah tu baca balik, tak cukup kan ni. Gitu kan. Jadi tak ada masalah kalau ulama fiqh kata sekalipun tak cukup 6 harakat, maka hukum dia masih lagi sah sembahyang. Apatah lagi kalau baca hak lain, hak sunat, kalau salah tetap sah sembahyang. Ingat hak sunat. Contoh iftitah baca salah bagi, ataupun salah makhraj dia salah, tak ada masalah, sah lagi. Hak ulama kata kalau bacaan hak nak kena betul, rukun. Ada berapa rukun bacaan dalam sembahyang? Saya tanya kali, berapa rukun yang pasal baca? Ada? Kira ingat dah? Mana dah? Ada apa? 5 ke 6? 5, saya bilang 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Yang keempat selawat. Yang kelima salam. Jadi hak 5 ni saja pastikan kena betul-betul. Jangan salah yang menyebabkan tukar makna, atau tukar baris yang menyebabkan makna jadi lain, atau panjang pendek yang menyebabkan atau tasdid tu tak ada, menyebabkan makna jadi lain. Hak tu kena jaga betul. 5 ni. Batu takbir pun jaga jangan Allah. Mana akbar mana? Tak sah ataupun Allah bar. Hu akbar mana? Hu ak tu tak ada. Dia ulama kata kalau takbir mesti alif lam lam he alif ka ba ra kena dengar di telinga. Dah tak dihilang Allah bar. Alif ka ba tu tak ada. Sebab tu tak sah mayang. Segi orang baca hak pasal baca dengar dengan tak dengar. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Man. Tak sah. Bapa tak sah? Belakang tu tak ada. Ya kurang-kurang kena dengar tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tu kurang-kurang ulama kata dengar telinga kita. Kalau pada waktu malam kita baca qada kuat ni. Qada tu kena dengar. Dah ni tak ada teguh. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi. Tak sah. Apa? Sebab hilang huruf belakang. Kenapa? Dan segi tak perlu kita tekankan tengah nak jaga huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kaji tajwid saja tengok itu. Dah lebih jelas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu? Batal pula mayang tu. Apa? Kepala gerak. Iya. Ada waktu kan? Jadi was-was pula. Bahaya tu. Mayang jemaah was-was. Nanti kita bercakap kat jemaah ni. Iya. Rasa tak ada. Iya. Nak tekan tu.
Tok Guru ajar kan, Tok Guru tajwid ajar. Iya. Ingat dia dalam semayang tak perlu siapa tu orang tu pas mayang kau nyandai. Dah letih dengan kerja tu imam ni. Pada buah aku mayang cuma lalah mayang seorang. Setan tu rangan. Apa dah? Nah, apa mayang kau nyandai. Pas terawih lagi, terawih kan. Mayang banyak rakaat kan. Aduh, rogaklah kipah panas. Siapa suruh siapa baca setara tu kan? Ulama kata qadar kita je dalam semayang. Orang tu lidah pendek, baca qadar lidah pendek. Orang tu lidah panjang, baca qadar lidah panjang. Apa tak? Tak perlulah siapa letih nak mayang. Kata tengok guru kita, mengaji tengok dah tu orang-orang Cina mayang. Ada siapa tara tu? Haya. Ada. Tengok Cina kan? Ayah ada. Kalau kita pun tak apa. Allahu Akbar. Apa jadi bunyi gitu? Saat ni cakap molek. Tak payah nak relax je. Allahu Akbar. Ada apa jadi? Ada orang saya ingat. Ada waktu seorang nak kaki siapa nak lompat apa? Sungguh bukan jadi nak suka ingat. Gini masa ingat lagi. Dalam dah hari yang sejik je. Kan tak takbir. Nak takbir. Gitu. Sungguh dah nipu sikit. Apa macam ni gitu bang? Tak pernah ubah gitu setok orang. Tak apa ni, buat relax je. Ada kadang-kadang gini tengok. Gini nak takbir macam lepak kan. Allah. Gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kediri gitu apa? Tak ada orang ulama ajar suruh mayang sampai segitu semua. Tak ajar. Dan takbir je lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi itu je standard. Tak perlu siapa nak jaga ngak jadi was-was pula. Iya. Sirah. Angin tak tubik kalau kau tepi. Tu jadi was-was. Tak payah sampai tara tu ni. Siratal ladzi. Angin tak kena tepat mana. Kan ngaji tajwid kan untuk guru tajwid ke orang. Kena buat gemuk sikit lidah, gemuk sikit pipi, lidah duduk sini, awak renyok tubik angin kat ni. Sirah. Kawan ni nak mayang. Sirah. Tak imam rakaat. Tak imam i'tidal. Bila tak imam sujud, dia dah selesai Fatihah, batal mayang dia. Tengok dalam kitab Masmur Mafi. Tu dah. Orang waswas, ulama kata seolah dia sereleng tak baca. Baca kau. Jaga ni. Takbir ke? Apa jadi gitu? Setan rega je datang sengih tengok. Setan ni tahu tak? Ia kalau dia tengok kita buat salah, dia suka je. Mayang nak betul kan? Dia suka je. Tahu dah sehingga gosok hak lain. Buat. Dia kau cocok ni tak betul ke? Takbir mula. Salah ni baca. Salah. Ulang balik. Tu sirah. Hak betul jadi salah, hak salah ya betul dah. Kita betul. Suka je tepuk tangan. Punah dah mayang. Esok pula punah pula mayang. Tak ada apa. Ingat dah tak payah sampai tara tu dah. Standard baca qada hak kemampuan kita. Orang tak ada gigi, baca pasal tak ada gigi. Orang ada gigi, baca qada ada gigi. Itu saja. Tak perlu siapa kena jaga makhraj huruf, jaga gitu siapa sehingga letih ke diri. Gitu. Tu takbir jadi macam-macam tangan tu kan. Dah ingat tangan ni dah duk bertupu. Nak mari niat hari tu jadi susah tu. Kan dalam niat mesti ada benda kaya kita belajar dah. Ada 3 benda. Kalau mayang fardu ada qasab, ta'aruf, ta'yin. Nak mari gitu dia dah ingat dah ni. Nak tangan duk mana dah arah. Tu jadi atas ramai. Allah. Ada ketua itu ada. Tengok dah. Allah. Akbar. Kau kau ada tak? Takbir kau. Tahu. Takbir kau niat. Allah.
Akbar. Ada. Hak biasa gini ada Allah. Ada. Pelik jadi Allahu Akbar. Apa buat gitu? Dak suruh lambat. Nah, ulama takak saja, bukan suruh lambat-lambat gitu, bukan suruh kau gitu. Batu-batu sah-sah nak dengar video dia. Jangan tak cah ada. Ayah ada semua tak cah, ada semua patung ada. Tak ada kan ayah gitu je. Dah kita pun apa jadi payah itu tu pak. Bagi relax je. Nampak tak? Dah disuruh pun mayat sampai tara tu. Batu tu batu malah nak mayat letih sangat. Yang terbaik aku akak seming puluh sebik 50 kilo. Apa mayat letih ngak ikut imam ngagut kali apa dah? Imam rokok lama dah hidup. Ulang-ulang ni dalah batal gitu. Habis itu. Nah, faham? Sikit lagi habis ni. Dan kita boleh baca dah Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di sini pun boleh. Ini dipanggil dah kira dapat dah pahala sunat baca iftitah. Awak gitu kan buat kurang sikit. Ini boleh. Sampai sini boleh dah. Boleh tambah lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau nak baca kat wajah tu lalu buat apa? Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Sebab ulama kata ni dua dah. Ada dua iftitah. Ya banyak lagi doa iftitah dah, bukan dua ni saja. Ada lagi iftitah pasal lain. Jadi kita boleh nak baca sampai sini je. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu. Tahu ada mayang ni gitulah. Kadang-kadang soalan ni nakal sungguh lah orang-orang ni. Kita ingat kata budak je tak tahu. Dak ni orang dah panggil tomo dah nak mati dah kata dah. Tak tahu kok ada. Macam satu cerita ginilah. Ada cerita. Ni budak muda dah, budak-budak muda gitulah. Duk lepak tepi jalan. Tok Imam duk ajak hari-hari dia nampak duk saja tepi jalan. Tok Imam kata marilah pergi mayang jemaah no sejik. Kita dah sudah duk ini. Apa Tok Imam pergi lah. Hari-hari Tok Imam duk nampak garik ada duk main kereta berapa. Sehingga suatu hari itu Tok Imam ajak. Dia kata Tok Imam ni duk kena bagai kita. Jom mana esok pergi. Dia pakat kawan dia. Pergi 3 orang. Nah. Malam esok yang terdapat kita pergi malam esok lah. Kita tunjuk Tok Imam. Dia nampak dia ingat kita ni komang sangat, komang sepanas ke apa dia tu. Dah kawan tu dulu duduk pondok masa kecil ni. Pandai lah sikit baca-baca tu pandai lah. Okey. Lepas tu malam esok pergilah 3-3. Tok Imam ni naik motor nak pergi sejik tengok tak ada hari ni. Sampai sejik tengok 3-3 orang dah duduk soh depan kan ni. Pakai jubah masing-masing. Waktu seorang pondok pakai sekebang. Tok Imam duduk atas. Lepas tu masuk waktu lapang lah. Bang. Dan malam tu Tok Imam kata nak teh sekali. Nampak kat sekebang molek ingat ni. Tok Imam kata silalah jadi Tok Imam malam ni. Kawan ni rana ni dah ingat dah pondok lama dah tapi duduk pondok tembor kata dia. Tembor dulu dah duduk pondok tapi tembor. Gana ni. Kawan dia. Mugilah. Yang terang duduk pondok mugilah. Kita tak apa okey. Lepas tu dia pun naik duduk depan. Makmum ramai masa tu. Istau. Betul rapatkan sah rahimakumullah. Dia takbir semayang Allahu Akbar. Kamu tu kata dia membaca Al-Fatihah dia sedap suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam sudah dah baca. Oh sudah. Lalu kan semayanglah. Siapa habis selesai, wi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siang doa pula Allah. Ada tak imam pun celaka sungguh kata dia. Aku ingat dok pandai. Lalu pun habis mayang ni gila tu duduk dah. Tak imam pun duduklah sembang-sembang belakang tu dah. Habis dah mayang ni Tok Imam kata celaka sungguh deh. Aku ingat dok pandai. Rupanya pandai tarang dok-dok. Dan kebetulan ia lalu waktu deh. Tu. Ia lalu imam kata gitu kan kayak kan. Lalu ia kata, Tok Imam, mau tahu dak saat ni Tok Imam? Hak saat ni tu hamba mayang tu tak ada air mayang gitu. Kalau ada air mayang mu tengok Tok Imam ayah dah mau pikul lain dah Tok Imam. Aku tak ada mayang ni. Kalau aku ada mayang tengok Tok Imam. Waktu pun akan sedap dah tu. Tok Imam ayah dah mau pikul lain dah. Mayang mula. Aduh dah. Boleh tak berlaku itu? Boleh dah. Macam-macam lah. Ada awal cerita tu betul. Ada kita pun tengok tu guru cerita. Muka yang boleh ngatuk mata pun dah. Aduh lah. Macam-macam ni. Dan yang ke-si a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung semula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحمل الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد